Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bedah surah Rahman kita, dan seperti yang kita ketahui, surah Rahman ini bukan surah yang Nabi SAW membacakan di hadapan manusia dan jin, dan merupakan surah yang paling banyak dan paling khusus ditujukan kepada manusia dan jin. Dan juga surah Rahman ini merupakan surah yang paling banyak juga menceritakan berkenaan segala nikmat Allah kepada kita. Dan juga surah jin ini, surah jin pula, surah Ar-Rahman surah Ar-Rahman surah Ar-Rahman ini merupakan antara juga surah yang telah mengulang satu perkataan sebanyak beberapa kali, 27 kali. Jadi pertama yang kita tahu, surah ini dimulai dengan Ar-Rahman kerana apa? Ingat kenapa surah Ar-Rahman dimulai dengan Ar-Rahman? Kawan-kawan kasih sayang Allah, Maha Pemurah. Murah. Kenapa Allah mula dengan Rahman? Kasih sayang. Ya. Betul. Ya? Pasal nikmat. Masa nikmat. Ada jawapan lain? Ada. manusia dan jin. Ya? Sebab manusia dan jin. Ya? Sebab kepada manusia dan jin. Oh, manusia dan jin. Tadi orang ingat Ar-Rahman, Allah mula dengan Ar-Rahman kerana orang kafir Quraisy tanya kepada Nabi Muhammad SAW kan, Rahman tu. Jadi sebagai menjawab pertanyaan tu satu surah tu. Sebab lepas perkataan Rahman tu semua pasal nikmat. Semua ayat tu semua pasal nikmat. Jadi semata-mata menunjukkan bahawa kalau katanya pada kau tanyakan tentang macam mana Allah tu boleh jadi sebagai pemurah, semua nikmat atas bumi, bawah bumi, atas laut, dalam laut, semua di situ. Yang pertama, nikmat Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Kemudian perantaraan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penciptaan manusia. Yang ketiga, bahasa pertuturan yang kita sebut. Seterusnya, matahari dan bulan yang kita selalu nampak. Dan kita nampak apa? Tumbuh-tumbuhan yang patuh dan taat kepada Allah. Lepas tu, kemudian langit yang berdiri kukuh tanpa sebarang tiang. Dan seterusnya, keadilan yang ditunjukkan oleh sekalian alam ini, yang mana Allah mengingat kepada kita tentang ayat ini supaya kita berlaku adil pada setiap yang bernyawa, berlaku adil kepada sesiapa pun, sama ada
kepada setiap orang berlaku adil kepada mereka. Dan Allah melarang kita daripada mengurangi keadilan. Allah bukan larang kita jangan berlaku adil, mengurangi keadilan tadi. Bukan saya kata janganlah kau tidak berlaku adil, kan? Janganlah kau mengurangi pun keadilan tadi. Jadi bermakna kena melakukan keadilan semampu yang boleh, sehabis baik melakukan keadilan. Kemudian Allah menjadikan bumi, tanah kita bijak, yang mana tanah inilah campak apa pun semua akan tumbuhkan makanan. Nak makan campak ini benih, keluarlah makanan untuk hidup. Dan juga tentang manusia dan jin, Allah ulang lagi nikmat yang dibagi lagi apa? Diciptakan manusia dan jin. Manusia daripada tanah. Manusia daripada tanah itu bermaksud dari Adam, ya? Manusia kita ni daripada air mani yang minum. Kemudian jin daripada Api yang api yang tanpa asap. Kemudian nikmatnya lagi bahawa dia adalah Tuhan yang mengatur apa? Pertukaran alam, pertukaran musim. Okay, kerana Allah kata dalam Quran dalam surah Rahman, dia adalah Tuhan yang mengatur. Rob tu maksud yang mengatur, yang mentadbir. Masa depan 2 di timur dan 2 di barat. Mana 4 musim lah yang berlaku di timur dan di barat. Dan juga Allah lepas dari cerita yang kering kat atas bumi, cerita yang basah pula dekat laut, iaitu 2 laut yang bertemu, tak bercampur walaupun sedikit. Sebelah masin, sebelah Jawa. Kemudian di dalam tu pula ada apa? Nikmat yang dibagi, mutiara yang kecil dan besar. Di mana mutiara tu menjadi perhiasan bagi manusia. Dan juga Allah kata pasal apa nama tu? Kapal yang melayar. Kapal yang melayar, yang mana kapal yang melayar ni seperti apa? Allah kata gunung yang besar, tapi tak tenggelam. Dan apa jasa kapal ni yang ada di Quran? Telah membawa kaum-kaum Nabi Nuh, menyelamatkan kaum-kaum Nabi Nuh yang beriman. Kapal ni. Dan juga manusia melakukan pelayaran, mengenali dunia ni pun melalui pelayaran. So itu bukan setakat tu, pelayar ni Allah mudahkan pelayar ni bukan setakat dibantu, di laut, bahkan dibantu di langit melalui bintang-bintang. Bintang-bintang itulah dia orang boleh mengetahui arah. Jadi Allah dah mudahkan manusia ni meneroka dunia ni di laut dan di langit. Kemudian kita ada cerita berkenaan jasa laut sepanjang berjuta tahun dihidup. Antara jasa-jasa dia bukan sahaja memberikan isinya sebagai manfaat kepada kita, makanan kepada kita, pergi hujan kepada kita, sedap perhiasan kepada kita. Lagi apa jasa laut lagi? Garam. Ada lagi? Aku ingat jasa laut. Umrah. Betul. Membantu perjuangan para Nabi terdahulu. Nabi Allah Musa dibantu dengan laut. Nabi Allah Nuh dibantu dengan laut. Apa lagi? Kan? Nabi Allah Musa bantu dengan laut ni beberapa kali. Satu, masa dia kecil. Kedua, masa dia nak melintasi lari daripada Firaun.
Yang ketiga, masa dia berjumpa dengan Nabi Allah Khidir pun di laut. Dia belajar pun di laut. So laut dia adalah benda yang sinonim dengan Nabi Allah Musa, bantu dia. Jadi laut ni bukan makhluk Allah yang jalan-jalan. Dia sangat bermanfaat bagi manusia. Dan saya pernah sebut dulu, orang Arab menamakan laut kepada orang yang dermawan. Orang yang dermawan, Arab memanggil orang itu sebagai laut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menterjemahkan sifat dermawan tersebut dalam kehidupan dia. Dan rasanya macam tak sampai akal sifat dermawan Nabi dan para sahabat ni. Rasanya kalau kita nak apply ke zaman kita, bukan semua orang boleh buat benda tu. Bukan semua orang boleh buat benda tu. Selepas dia dah mengorbankan nafsu dia, mungkin dia boleh buat. Itu kalau orang biasa-biasa orang nak buat seperti mana dermawan ni para Nabi Allah dan juga para sahabat. Dan lepas tu nikmatnya lagi yang Allah berikan. Lepas tu Allah bercerita berkenaan dengan semua benda ni, seolah-olah nak cakap ni, nikmat-nikmat yang dalam laut, atas bumi, bawah bumi, semua tu semua akan hancur. Itu yang dia datang ayat selepas tu. Semua yang aku cakap ni, nikmat tu semua akan hancur. Siapa yang tinggal? Zat Allah yang Maha Agung. Dan kita tadabbur pada ayat tu bahawa semua barang ni akan hancur, akan habis hayatnya. Jadi sebagai cara, ada satu sifat yang saya sebutkan minggu lepas. Apa nama sifat? Istilah. Saya ada jawapan pula. Istiqlal. Istiqlal tu apa maksud istiqlal? Mencari peluang untuk mencari pahala daripada segala barang yang kita ada. Segala harta yang kita ada ni, cari peluang untuk buat pahala kerana agar dia tak hancur sia-sia. Semua barang akan hancur, semua benda akan hancur. Tapi nak bagi dia hancur tak sia-sia lah, kau menuai pahala daripada barang. Dan benda tu, pahala tu kau akan dapat besok di akhirat. Dan juga Allah bercerita berkenaan dengan setiap yang berada di langit dan di bumi akan minta kepada dia, dan setiap doa tersebut akan diuruskan, dimakbulkan. Maksudnya kita tadabbur pada ayat ini lah, yakinlah engkau dalam berdoa bahawa semua doa yang kau doa itu akan diuruskan oleh Allah. Kemudian Allah cerita lagi berkenaan dengan apa ni? Sanafru lakum ayyuhas thaqalan. Manusia dan jin ni akan, itu ayat saya dah masuk tu? Belum. Ayat berapa? 32. Dah masuk dah 31 tu. 31 tu apa maksud dia? Ya, akan dihitung Amalan. perkataan Farao tu. Ada tak tulis masuk dia sebut dulu Farao tu? Banci. Busung semua, banci. Bermakna tak akan terlepas. Kalau dalam tafsir sebut, dalam tafsir Tantawi dia sebut apa? Sanafruhu, dia kata seolah-olah dia, kalau kita terima mas Melayu soalan ni, kau tak akan terlepas. Habislah kau tak akan terlepas. Kepada siapa? Siapa yang tak terlepas tu? Manusia dan jin. Manusia dan jin. Alif nun menunjukkan apa? Manusia. Siapa ingat? Alif nun bagus. Alif nun menunjukkan dua. Dua tu bermaksud manusia dan jin. As-saqal. Saqal ni yang berat. Dua yang berat. Apa dua yang berat tu ialah manusia dan jin lah. Barulah kita masuk pada ayat 33. Ayat 33 ni Allah kata, ya ma'syaral. Ya bermaksud wahai. Okey? Ya bermaksud wahai. Tapi dalam beberapa keadaan, ingat tak Kim? Ada tak Allah buang ya? Sebab apa Allah buang ya? Bagus. Supaya anak murid. Betul lah dia kata. Kadang-kadang dalam beberapa ayat Quran, Allah ni dia buang ya.
Ya, ni masa kita memanggil. Adalah. Ya Fairuz. Ya Syarif. Ya, betul. Tapi dalam beberapa ayat, contoh Rabbana Atina. Ikut bahasa Arab, sesuatu perkataan tak boleh tiba-tiba je baris lain selain daripada baris depan. Tak boleh. Ikut bahasa Arab lah. Kalau benda tu kata nama, dia mesti baris depan dulu. Seandainya ada baris lain daripada baris depan, kita berhak mempersoalkan kenapa dia berubah baris. Daripada ada sesuatu kat depan ni. Apa dia satu kat depan tu telah dibuang. Selalunya Arab membuang benda-benda tersebut untuk menunjukkan benda itu dah diketahui. Contoh Rabbana. Rabbana maksudnya wahai Tuhan kami. Kenapa Rabbah tu pada atas? Itu kita kena soal. Kenapa pada atas? Sedangkan setiap kata nama mesti dimulai dengan pada depan. Sebab sebelum Rabbah tu ada ya. Tapi kenapa Arab buang ya? Bukan Arab, Allah buang kata ya. Menunjukkan Allah tu dekat. Tanpa perlu nak panggil. Dia buang. Dalam beberapa keadaan untuk nak menunjuk statekan Allah ni sangat dekat. Dalam sebuah hadis menyatakan bahawa pada ayat Quran kan, ayat Quran yang selalu kita baca, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, kalau hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah kepada mereka bahawa aku ni dekat. Aku ni sangat dekat. Dan ketika ayat ni diturunkan, seorang Arab Badui seperti yang saya sebut dulu, Arab Badui ni sifat dia macam mana? Memang jenis hati dia keras. Dia memang jenis tak ada adab ni pula. So Arab Badui tanya kepada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, Qaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Apakah Tuhan itu dekat maka kita terus boleh bercakap dengan dia, ataupun dia tu jauh kita kena panggil dia? Itulah yang ni, kalau Allah aku tanya, kau cakaplah aku ni dekat. Uji budak wata da'i zada'an, aku akan terus menjawab soalan dia, permintaan dia kalau dia meminta kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Rasalah bahawa aku ni akan makbulkan permintaan kau dan berimanlah kepada aku supaya kalian semua mendapat petunjuk. Jadi Allah kata kepada Muhammad, kena menganggap Allah tu sangat dekat. Jadi untuk menunjukkan Allah dekat, dia buang ya tu. Jadi teruskan ya tu diganti kepada atas. Sebab kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana. Guna perkataan Rabbah tu pada atas. Jadi menunjuk Allah dekat. Ya adalah panggilan. Allah guna panggilan ya ma'syar. Ma'syara ni adalah sekalian. Ada yang mengatakan dia lebih daripada 10, kita panggil ma'syara. Ma'syara itu yang saya pelik khutbah Jumaat. Ada perkataan ni tau. Tapi kebanyakan saya dengar khatib sebut perkataan ni semua tak tahu. Kemungkinan teks khutbah tak tahulah ada baris ke tak ada. Tak tahulah teks khutbah Johor ni ada baris ke tak ada baris. Tapi kebanyakan khatib yang sebut ya ma'asyara. Selalu saya dengar. Kalau saya pergi masjid Jami' yang besar pun khatib sebut ya ma'asyara. Apa? Dia sebut ya ma'asyara. Hanya ada baris. Itu ada baris. Sepatutnya pada mati. Dia ganti satu. Dia Dia ganti pada atas. dia ganti pada atas. Ya ma'asyara. Jadi kita dengar ni macam mana mungkin khutbah Jumaat ni teks dia tak letak baris. Jadi kebanyakan khatib akan sebut ya ma'asyara. Sebenarnya soal sebutan yang betul ya ma'asyara. Ma'asyara ni adalah sekalian, tapi nombor dia yang melebihi 10 di atas. Ya ma'asyara. Saya tak pasti adakah adanya maksud perkataan kalau ain tu berbaris atas, tak tahu pula. Tapi yang saya tahu Arab kalau panggil perkataan ma'asyara tu disebutan ni ialah ma'asyara. Dia tidak ada ma'asyara.
mana dia masuk saya tak tahu lah. Tapi ya masyarakat ni bermakna seruan kepada yang ramai. Ya ma'syaral jinni wal ins. Selalu Allah guna ayat-ayat lepas semua Allah guna kata ganti nama kan. Mereka berdua, kata kalian berdua, mereka berdua, kalian berdua. Ayat ni dia sebut terus. Wahai manusia dan jin. Inilah dipanggil dalam bahasa tafsir, dia panggil al-udul. Saya kat Facebook saya ada buat lebih kurang 10 artikel pasal udul ni. Udul ni merupakan seni tafsir. Seni tafsir yang mana kalau kita cermat bab ni, kita tahu Allah sedang mengisyaratkan sesuatu makna. Tapi tak ramai orang tahu ilmu udul ni. Sebab ilmu udul ni dia kena cermat. Udul ni maksud apa? Sebab bila ayat sebelum semua cerita pasal mereka, dia kan. Tapi tiba Allah ubah kata ganti nama tu kepada kalian ataupun menyebut terus nama tu. Bermakna Allah sedang mengisyaratkan bila dia berubah daripada kata ganti nama, dia mengubah satu kata ganti nama, bermakna Allah sedang mengisyaratkan benda ni sangat serius. Bukan setakat disebut dua nama, bahkan disebut ya lagi. Ya tu dia letak pula. Bermakna sangat serius benda ni. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai sekalian manusia dan jin. Jikalau istata'tum, jikalau istata'tum itu makna kalian mampu. Istata'tum an tanfuzu, untuk menembusi keluar. Kita panggil tembus. Nafasa tu tembus. Contoh macam kita keluar daripada ni pintu ni. Pintu Arab panggil manfas, tempat tembus. Albab. Albab. Babun tu pintu. Tapi ada perkataan lain lagi, dia panggil manfas. Manfas ni maksud tempat tembus keluar. Jadi bila kata Allah kata, ini istata'tum an tanfuzu, kalau kalian mampu, kalian berdua ni mampu untuk tembus min aqtaris sama, tembus keluar, lari daripada ni langit ni, fanfuzu, tembus lah, cubalah. Dia cakap macam tu. Kalau kalian jin dan manusia mampu tembus keluar, cubalah daripada langit, cuba. La tanfuzuna illa bisultan, la, takkanlah tanfuzuna, takkanlah kalian dapat tembus langit ni melainkan dengan adanya suatu kekuasaan. Sultan ni apa? Sultan ialah kekuasaan. Tapi saya nak tahu, dia orang terjemah apa situ sultan? Kekuasaan tu. Kekuatan. Nampak tu ada lain sikit. Lain? Kekuatan. Kekuatan. Kekuasaan ada kan? Ada lain tak? Melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami. Kekuasaan. Maka kekuasaan. Kekuasaan sama Okey. Sultan. Memanglah kekuasaan tu betul. Sultan ni kekuasaan. Apa lagi tadi? Kekuatan. Kekuatan, betul. Tapi sebagai mufassir menafsirkan, contohnya Imam Said Tantawi dalam kitab Tafsir Tantawi, Tafsir Al-Wasit, dia katakan apa? Kekuasaan tu, kekuatan tu macam betul juga, cuma dia lebih kata refer kepada makna ilmu pengetahuan. Sultan ni boleh masuk apa benda tu, semua benda yang boleh melebihi manusia lain bukan sultan. Kekuasaan ke? Bermakna Allah nak kata, Allah sebut benda ni, sebab apa Allah sebut benda ni? Sebab manusia dan jin dikurniakan benda dua ni, ilmu pengetahuan dan juga kekuatan. Bagi jin, kekuatan. Betul tak? Dia boleh, dalam surah An-Naml, dia boleh bawa apa nama? Istana Balqis sampai ke depan Nabi Allah Sulaiman. Di mana jin berjanji pada Sulaiman, aku bawa
Istana Balkis ni tanpa terkurang sedikit pun. Bermakna dia takkan bawa terjatuh-jatuh sikit-sikit pokok-pokok dia jatuh ke, ada benda jatuh ke, takkan terkurang sikit pun. Kita tak bawa dia dengan amanah, tak terkurang sikit pun. Bermakna sangat perfect dia buat. Manusia pula dia ada apa? Ilmu pengetahuan. So kenapa Allah cerita pasal ayat ni? Allah cakap gini, kami akan bersungguh-sungguh membanci dan menghitung segala amalan kamu di atas dunia dulu, kamu jin manusia ni. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Ayat sebelum. Kemudian dia kata, masa kami hitung tu, masa kami banci tu amalan kamu di atas dunia dahulu, kamu nak lari. Lari lah. Nak lari mana? Langit. Cuba. Sebab apa? Sebab kalau kau cuba nak lari kat langit, aku tahu kau boleh buat. Sebab manusia ni ada ilmu. Boleh tak manusia tembus langit? Boleh. Apa tak boleh pula? Ada roket. Ada apa lagi? Spaceship. Spaceship pula. Bukan spaceship. Apa nama? Star Wars je. Apa nama? Star Wars je. Kayak aktiviti. Alah, roket kan? Satelit. Itulah, betul juga. Satelit pun kena mesin langit. Satelit kita ada, kita sini nampak. Satelit kita sini nampak dengan apa? Roket kita. Setakat jin tak payah perlu roket pun boleh di atas. Betul tak? Seolah-olah Allah nak kata memang kau boleh buat benda semua, menembusi langit semua kau boleh buat, tapi kau tetap tak boleh buat. Sebab kau semua di bawah sultan kekuasaan aku. Sebab dia kata kalau kau nak lari ke langit pun, lari ke langit. Lari ke langit. Tapi dan dia kata dia tahu kita ni semua boleh berkuasa langit. Ayat seterusnya cerita selepas tu dia kata apa? Kalau kau cuba lari ke langit pun, yursalu alaikum wasyuhazu minan nar. Kami akan hantar ni api ni kepada kau. Kepada kalian berdua aku hantar api je. Syuhazu minan nar wa nuhasun. Nuhas ni apa nuhas? Nuhas ni kita panggil ni. Kalau tembaga, tembaga dalam bentuk pejal. Kalau tembaga dalam bentuk pejal, dia panggil zubar. Okay, zubar. Tapi bila dia dah dicairkan, dia panggil nuhas. Nuhas ni bermakna apa? Cairan tembaga. Dok terjemah apa tu? Leburan. Leburan. Ada terjemah lain tadi ya? Cairan tembaga. Cairan, nampak? Betul. So, benda yang dah cair tu, itu nama dia dah lain dah. Nama dia nuhas. Okay? So, nuhas, Allah kata, fala tantasiran. Ketika itu, kalian berdua tak ada siapa boleh tolong. Sebab Allah nak kata dia, okay, engkau kalau cuba lagi, kami akan hitung amalan kau di atas dunia dulu. Kau tak boleh lari. Kau lari sampai ke atas langit sekalipun, kau boleh lari. Sebab apa? Allah kata nak tembus ke langit itu hanyalah dengan menggunakan kekuasaan ataupun ilmu pengetahuan yang kau ada. Ya boleh. Tapi aku hantarkan api, aku hantarkan cairan tembaga, falatan tasiran. Mana ada siapa boleh tolong kau? Ayat ini adalah sebagai, orang kata, satu cabaran Allah kepada manusia dan jin. Kau nak lari mana nanti? Cakap yang macam tu lah. Mana kau nak lari? Kau cuba lari pun, atas langit sekalipun kau lari, kecohkan dengan api. Masa tu tak falatan tasiran. Kau dua orang ni memang tak boleh tolong lah, siapa-siapa boleh tolong. Dia sebagai satu, sebenarnya kita nak cakap ni atas dunia ni Allah nak sembunyi. Tak ada satu makhluk pun datang ke bumi yang boleh lari daripada penguasaan Allah.
Kalau orang tu faham dengan benda ni, orang tu faham dengan ini yang kita panggil sebagai ahli ihsan, iaitu mengimani bahawa kau nampak Allah, seolah-olah kau nampak Allah dan Allah nampak apa yang kau buat. Walaupun kau cuba masuk dalam bilik ke, rumah bawa tanah ke, tetap dalam pengawasan Allah lagi. Tetap. Sebab Allah dalam Quran apa? Innahu ya'lamu ma fi sudur. Sesungguhnya dia tahu apa yang berada dalam dada kalian pun dia tahu. Apa yang berada dalam dada kalian pun dia tahu. Ini kan pula kita cuba menyuruh, kita cuba sembunyi. Inilah yang Allah katakan. Soalan yang pun macam mana kita nak tadabbur ayat ni? Tadabbur ayat ni kita nak kata ni, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada benda yang ghaib. Ghaib itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu adalah nilai keimanan. Tak nampak itu adalah nilai keimanan. Bermakna kau percaya satu benda yang kau tak nampak. Bermakna kau percaya dan kau mengharap pada benda, itulah dinilai oleh di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Sekarang ni kalau saya cakap macam ni kan, contoh kan saya kata, kalau kita nak katakan seorang itu sangat percaya kepada seseorang. Contoh, kalau tuan-tuan percaya dengan saya, kalau semua percaya dengan saya, kalau saya kata, saya ni kat rumah ada apa? Pun ada motor besar juga, contoh. Kat rumah saya pun ada kereta besar juga, contoh. Tapi kalau tuan-tuan percaya kat saya, nak cakapnya kalau tuan-tuan percaya kat saya, tuan-tuan takkan tanya kata, kau betul Ustaz, betul Ustaz, aku dah pernah pergi rumah kau, mana ada kereta besar kan, contoh. Tapi bagi orang yang percaya, dia tak cakap banyak, betul lah Ustaz, betul tak? Betul Ustaz, betul. Itu yang percaya lah. Sebab dia tahu, walaupun dia tak pernah pergi rumah Ustaz, memang dia tak pernah pergi lah rumah saya, tapi dia dah tahu, ini orang yang dia cakap memang tak percaya dia. Orang kata muka boleh percaya, contoh. Muka boleh percaya. Muka boleh percaya itu Muka boleh lagi. percaya, contoh. Muka boleh percaya. Itu adalah, baru kita kata, ini betul orang yang setia, ini betul orang yang percaya tak? Begitulah Allah menuntut kepercayaan kepada tanpa banyak soalan. Tapi kalau nak kata syurga, neraka, tak nampak, benda tu betul ke? Kata entah kita mati besok kosong, tak ada apa-apa, tak malaikat, tak ada, apa semua tak ada. Itulah orang yang tak percaya. Sebab orang yang tak percaya ni, orang yang enggan tak percaya, kafir ni, dia nak tengok depan mata dulu baru nak percaya. Betul tak? Dia kata, tunjuklah mana syurga, mana neraka. Mana syurga, mana neraka, dia tunjuk. Dia kata, tak ada pun. Macam begitu juga dengan orang kafir bila Nabi janjikan bahawa azab Allah akan datang. Yaqul mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Bila nak datang azab ni? Bila nak datang azab ni? So sebenarnya mempercayai benda yang kau tak nampak, mempercayai benda yang tak nampak, itu adalah iman sebenarnya. Jadi Allah cuma harapkan daripada kita untuk kau nak masuk syurga adalah kau mempercayai benda-benda yang kau tak nampak. Ini semata-mata bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan faith. Bukan fact, faith. Sebab kalau nak cerita pasal fakta, banyak benda orang akan persoalkan ni, persoalkan tu, tapi bila cerita pasal kepercayaan ni tak ada cakap banyak dah. Sebab dia benda tu dia percaya saja. So itu yang tuntut Allah kata kita beriman secara ghaib. Beriman secara ghaib. Jadi tu yang dia kata ayat ni. Bila apa? Ini satu antara sebuah ulama. Bila kalian semua ni akan dihitung amalan kalian, bagaimana? Kau cuba lain. Kalau orang yang tahu bahawa Allah ni Maha mengawasi setiap perkara, ada cubaan lagi ke? Tak ada. Mana ada cubaan lagi? Sebab engkau orang yang percaya. Mana ada kau cubaan lari? So nak sebutnya seolah-olah ada satu keimanan untuk kau percaya kepada benda ni semua tanpa banyak soalan. Itu saja. Dia kata seorang penyair ada menyebut, dia kata apa?
Qala al-munjimu wat-tabibu kilahuma lan tub'asal amwatu faqultu ilaihima in sahha qawlukuma falastu bi khasirin aw sahha qawli fal khusranu alaikuma. Berkatanya para saintis dan juga orang-orang yang meneliti bintang-bintang di langit bahawa manusia yang sudah mati maka dia tidak akan dibangkitkan lagi. Jikalau benarlah kata kalian berdua, maka aku bukanlah orang yang rugi. Tetapi kalau benarlah kata-kata aku, maka kalian berdua lah yang rugi. Saya cakap ni, andai katalah hari kiamat ni tak ada, orang yang siap-siap percaya tadi ni, dia rugi apa-apa tak? Andai kata tak ada lah, hari pembalasan ni tak ada lah, kita rugi apa-apa tak? Orang yang beriman ni rugi tak apa-apa? Jadi rugi apa-apa pun. Siapa yang rugi dalam kes ni? Seandainya ada, siapa yang rugi? Yang tak beriman rugi. So kita jadi orang yang beriman ni tak rugi apa-apa. Ada ke tak ada, tak kisah. Tapi kalau kau tak percaya, andai kata begitu ada, macam mana nanti? InsyaAllah. Andai kata begitu ada lah, kita dah selamat dah awal. So menjadi orang yang percaya dan beriman ni tidak akan pernah rugi. Takkan pernah rugi menjadi orang yang beriman. Kemudian Allah kata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat manakah? So dalam ayat-ayat macam ni, okey, ayat-ayat macam ni kita akan tengok ayat-ayat selepas ni ada cerita pasal apa nama tu, balasan dosa kepada orang yang berada di neraka. Tapi Allah balas juga. Allah kata, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sama juga dengan ayat macam ni. Bermakna Allah balas dengan ayat ni kan. Allah kata, maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Sekarang nikmat mana ayat ni? Apa maksud nikmat ayat tadi ni? Nikmatnya adalah engkau orang yang tak cuba lagi. Itu nikmatlah. Kau yang tak cuba lagi, tak akan dibaling dengan api neraka, tak akan dibaling dengan syuwazu minan nar. Itu nikmat ni. Kemudian Allah berkata, fa iza syaqqatis sama. Fa dan iza tu apabila, dan apabila insyaqqat. Syaqqa ni kita kata pecah boleh, terbelah boleh. Kita panggil syaqqa. As-sama'. As-sama' ni langit. Bila langit terbelah, fakanat, maka, fa tu maka, kanat akan menjadilah wardatan, seperti bunga. Wardah. Wardah ni bunga mawar kita panggil. Wardah. Wardah apa dia panggil? Wardah ni bunga lah. Bunga mawar, bunga lah wardah. Mawar merah. Mawar merah. Betul, mawar kita panggil wardah. Allah nak, sekarang ni ayat ni dah cerita pasal ni dah. Dah masuk bab hari pembalasan. Tadi dah habis dah pembalasan. Okay, sekarang ni ayat yang ni dia cerita pasal hari kiamat dah. Kalau kita dah tadabur banyak surah-surah, ada ke surah tak cerita pasal kiamat? Hampir tak ada dah. Hampir tak ada surah yang kosong tak ada cerita pasal hari kiamat, tak ada. Memang kait. Memang kata aku nak cerita hari pembalasan kiamat. Hari pembalasan hari kiamat ni mendasari lebih 90% yang tak. So memang semata-mata kau kena percaya je lah. Bukannya dialasi dengan sebarang fakta-fakta. Memang benda tu boleh dipertikaikan. Tapi bila kau sebut pasal fake iman, tak ada dipertikaikan lah. Bila hari kiamat nanti, langit nak terbelah. Bagaimana dia terbelah? Sifat dia bagaimana? Seperti bunga mawar. Wardatan kadihan. Dihan ni kita kata macam apa nama?
Dihan ni minyak rambut tu kena panggil adan. Berkilat seperti minyak. Betul. Berkilat seperti minyak. Sebut situ Boleh sebut berkilat seperti minyak Okey. Pecah-pecah lalu kilauan. dia merah mawar dan Berkilat seperti minyak. Dalam ni ayat ni seolah-olah Allah nak sifatkan keadaan bumi ni bila hancur. Antaranya lah langit. Bila dia terbelah, insyaqqat, terbelah. Sifat dia bagaikan bunga mawar yang berminyak seperti berkilat seperti minyak. Dihan ni memang minyak sebenarnya. Tapi dihan ni adan. Salam. Adan ni ialah minyak rambut kalau panggil adan. Minyak rambut tapi minyak dalam masyarakat ada banyak. Kalau minyak rambut panggil adan. Kalau minyak masak dia panggil zit. Zit sampai ke bahasa Sepanyol pun pinjam daripada perkataan bahasa Arab. Sebab kalau Sepanyol Sepanyol panggil al-saite. Al-saite dia ada az-zait. Dia ambil dari situ je. So kalau yang tu minyak satu hal. Satu lagi adalah ad-dihan. So sebenarnya dihan ni sebagai menyifatkan dia sebagai minyak yang datang daripada, selalunya orang Arab dia pakai minyak apa? Dia pakai daripada minyak zaitun. Dia pakai daripada minyak zaitun. Minyak zaitun di sisi Arab ni hampir semua benda dia guna. Dia masak dia pakai zaitun, dia punya minyak rambut pun pakai zaitun, dia berubat pun pakai zaitun. Semua benda dia pakai zaitun. Daripada awal pagi dia sampai ke waktu malam dia mesti pakai zaitun. Pagi-pagi dia dah tuang minyak zaitun atas sarapan dia, sampai ke malam pun zaitun lagi. Sambil makan sama TV pun snack dia makan buah zaitun. Kalau tak makan snack popcorn kalau tengok TV ke, cuma dia makan zaitun. Dia sebab gambar ni gambar ni sebab zaitun dia makan. Zaitun kalau tak boleh terpisah. Dahan ni dia dah jadi macam minyak rambut tu, kita panggil dahan. Terus orang kata masa langit ni terbelah, hari nak kiamat ni dia terbelah, bentuk dia berkilat-kilat, bercahaya berkilat-kilat bagaikan minyak. Kemudian dia kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa yawma idzin la yus'alu an zambihi insun wala jan. Maka yawma idzin, pada hari itu, izin tu Al-Amsah dan Zai, izin tanwin tu menunjukkan spesifik pada hari itu, live betul-betul. Tu tanwin tu masuk betul-betul pada hari itu, ketika itu, sedang itu. La yus'alu an zambihi insun wala jan. La tidak. Yus'al ni dipersoalkan. An tentang zambi, kita panggil dosa lah. Dosa. Tentang dosanya. Siapa? Manusia dan jin. Sebab saya kata surah Rahman ni memang tak lekang manusia jin. Dia tak sama ada dia guna kata ganti nama atau disebut terus manusia jin. Jadi dia kata itu, pada hari itu tidak akan dipersoalkan mereka tentang dosa mereka. Dosa mereka manusia dan jin. Kat sini berlaku orang kata apa, kepelbagaian tafsiran para ulama tentang hal ini. Ada yang katakan apa maksud dia tak akan dipersoalkan, sedangkan pada hari ada ayat lain sebut manusia dan jin ni akan dipersoalkan juga pada hari kiamat nanti. Tapi kenapa ayat-ayat ini dikatakan bila berlakunya hari kiamat ni, pada waktu itu, fa yauma izin, pada hari nak berlaku kiamat tu, semua tidak akan dipersoalkan lagi
tentang dosa mereka. Kerana apa? Hari soal dosa adalah pada hari perhitungan, bukan pada hari kiamat. Hari itulah hari kehancuran. Maksudnya dosa-dosa kalian belum dihitung lagi, belum dipersoalkan lagi pada hari itu. Nak cakap ni apa? Dia nak cakap macam ni. Pada hari itu, hari dunia dah hancur. Seorang kata, let go. Belum soal lagi. Kau punya dosa kau apa belum soal lagi. Kau tunggu waktu hari balasan. Kerana dia akan datang hari pembalasan. Waktu itu bagaimana yaumul hisab. Hisab ni apa? Hari kiraan, hari hitungan. Al-hisab. Pada waktu itu baru akan dihisab. Hari baca. Hari banyak, betul tak? Dalam banci itu lebih tepat. Hari bancian daripada memang takkan terlepas lah. Kalau satu wala jan ni apa jan? Hari ni famous perkataan jan ni sebab one seven one jan. Jan tu jan ni lah setiap benda yang tak nampak Arab namakan sebagai jan. Contoh jin, nampak tak? Janin, nampak? Jannah, syurga, nampak? Semua yang jan, semua benda yang tak nampak. Jan. Okey? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian Allah berkata, yu'raful mujrimuna bisimahum. Yu'rafu, akan diketahui. Wa yu'raful mujrimun, akan diketahui orang-orang ahli neraka ni. Ahli neraka ni akan dapat diketahui tau. Dia punya apa? Sifat dia. Simak ni apa? Simak ni ialah kita kata raut muka, raut wajah. Raut muka, raut wajah. Yu'rafu mujrimun, orang pada hari kiamat nanti, pada hari dah ditentukan syurga dan neraka, orang ahli neraka, mujrim ni penjenayah, asal masa berasal dia. Tapi dalam hari ni kita penjenayah, kita kata ahli neraka lah. Ahli neraka akan diketahui raut wajah mereka, dapat kenal. Raut wajah mereka dapat dikenali. Sebab Allah kata Quran apa? Wa yaumal qiyamati taral kazibina 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak percaya dengan kitab Allah, muka mereka akan dihitamkan. Muka dihitam, tak ada nur cahaya langsung. Sebab apa muka dia dihitamkan? Maka dia hitam, muswaddah. Sawat ni maksudnya hitam. Bila muswaddah, dihitamkan. Sebab apa hitam? Sebab bekas asap hitam, api-api hitam yang berada dalam neraka. Yu'raful mujrimuna bisimahum, melalui raut wajah mereka dapat kenal. Hari kiamat ni orang ahli neraka. Apa jadi pada mereka? Maka yu'khazu, kita kata akan diambil tapi dalam ayat ni kita kata akan direntak, diambil, diseret. Dia sebut diseret. Dia apa lagi? Direnggut. Macam ni. Bin nawasi. Nawas ni mana nawas? Nawas ni ubur-ubur kepala. Diorang terjemah apa? Kepala. Atas kepala. Betul lah. Ni kita panggil nawasi. Ubur kepala ditarik. Bin nawasi wal aqdam, kaki dia pun ditarik. Diseret. Dah lah kena dapat kenal. Malu. Muka hitam nanti. Kau jalan-jalan orang tahu mana neraka. Kan? Kau mundang mandi kat neraka tu, kau tengok tu muka hitam. Tak lain mana neraka lagi. Hari kiamat nanti lah. Sebab kan bekas. Yu'raful mujrimuna bisimahum
fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Okey, dalam ayat lain pun Allah kata apa nama? Dalam surah lain Allah sebut ketika mana ada neraka ni cuba nak lari keluar, Allah suruh malaikat buat apa? Tarik mereka, bawa dia ke tengah-tengah neraka. Dia cuba untuk keluar, tapi Allah suruh malaikat tarik, bawa di tengah-tengah. Contoh macam kita memasak dalam periuk, bahagian mana dalam periuk yang paling panas kita ketuk? Tengah. Seolah-olah cuba lagi, mana mau pergi, dia pun nak ambil, dia pun letak tengah-tengah balik. Fayusabbu ala wajhi, fayusabbu ala ra'sihi bima'in mahin, dan dituangkan di atas kepala dia dengan air yang menggelegak. Dalam kita tarik tengah-tengah balik, kemudian dituangkan fayusabbu ala ra'sihi ma'in hamim, akan dituangkan dengan air yang menggelegak di atas kepala dia. Itu sekarang ni ayat ni dah masuk pasal, mula tadi pasal hari kiamat. Tadi dah masuk dalam bab hari pembalasan. Dia cerita pasal hasyur ke neraka lagi. Jadi orang yang dalam dalam neraka ada diberikan as-sima. Sima ni adalah raut wajah, dapat dikenali bisima. Fayukhazu bin nawas wal aqdam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah kata ayat ini sebab apa? Beruntunglah, nikmatlah bagi siapa yang tak masuk dalam neraka. Sebab dia kata maka manakan nikmat Tuhan yang kamu dustakan. Nikmat dia apa? Nikmat kau masuk syurga bagi orang beriman. Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang telah mereka dulu semua ahli neraka ni tak percaya. Ini lagi yang ahli tak percaya, ini lagi. Hazihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Yatufun ni macam ni tau. Kita mungkin boleh sebut perkataan tawaf, tapi kita faham ke tawaf? Tawaf ni keliling. Tapi Arab juga memanggil perkataan tawaf bagi makna berulang-alik. Berulang-alik orang Arab panggil tawaf. Itu panggil at-tawaf. Okey. So Allah kata yatufuna bainahu baina hamimin an. Dia orang ni berulang-alik kena neraka, lepas tu kena siram air hamim. Hamim ni apa? Hamim ni air panas. Dah lah hamim tu masuk air panas. An ni apa? Sangat menggelegak. Sebab perkataan an ni dah menunjukkan benda yang sangat. Situ dua terjemah apa? Ayat pada situ dua terjemah apa sih? Air panas. Yang mendidih. Yang mendidih tu je. Yang menggelegak yang cukup Yang menggelegak yang masak panas. okey, itu betul. Sebab apa? Sebab terjemahan tu dia menerangkan perkataan an. Sebab an ni menunjukkan perkataan tu benda yang terlalu. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis kan, hal syurga neraka ni apa? Mala ayun ra'at wala uzunun sami'at wala yakhtar bi balil bashar. Benda yang tak pernah didengari oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas oleh akal. Cakapnya betapa panas pun kita tak tahu lah. Pasal neraka. Hal-hal di syurga dan neraka. Bermakna segala nikmat yang ada dekat syurga pun tak pernah terlintas oleh akal manusia. Kalau nak kata manis buah kat dunia, tak terlintas manis ni pula kat syurga tu macam mana. Tak malah aina ra'at. Itu sebab ada beberapa ulama menafsirkan tentang bila Allah dah hancurkan muka bumi, betul tak? Sebab bulan dan juga matahari pun hancur. Kan dalam hadis Bukhari dia sebut, waktu pada mahsyar matahari ni sejengkal daripada kepala. Orang pun akan tertanya-tanya, kenapa matahari sejengkal daripada kepala? Kan? Macam mana boleh matahari itu boleh jadi sejengkal daripada kepala? Kerana sebahagian mufasir menafsirkan waktu tu
dia bukan matahari dunia lagi dah. Itu sebab dia boleh sama jengkal kat mana. Dia bukan, kalau ada bulan pun dia bukan bulan macam dunia lagi dah. Kalau matahari pun dia bukan matahari dunia lagi dah. Dia dah di alam lain dah. So, anggur yang kau pernah kenal tadi ni adalah bukan anggur yang ada kat syurga tu. Dia dah anggur lain dah. Kita tak tahu macam mana. Sebab apa? Nama kita tak terlintas oleh akal fikiran kau. Tapi Allah namakan dia sebagai anggur. Sama juga bidadari. Sama juga bidadari. Depannya apa? Depannya ayat bidadari. Sama-sama. Sampai bidadari. Tak boleh sampai kan? Sama. Ada yang Kamu sangat bidadari kita masuk. Okay, so apa tadi? Hamim lah. Okay. Macam biasa kereta Al-Quran. Bang, lepas dah cerita neraka, bukan cerita pasal apa? Macam biasa kita pattern Quran. Lepas dia dah cerita dunia, dia cerita pasal hari kehancuran, dia cerita pasal hari pembalasan, dia akan cerita hari orang dalam neraka, dia akan balas balik dengan kisah dengan syurga. Itu pattern dia selalu. Kemudian dia kata apa? Wa liman khafa maqama, wa dan li bagi man sesiapa khafa ni kita kata takut, dan bagi sesiapa yang takut maqama rabbih, dan bagi sesiapa yang takut maqama rabbih ni kita kata macam ini. Maqam ni setiap benda yang berbentuk, kita kata maqam, setiap benda yang berbentuk didirikan atas sesuatu dipanggil sebagai maqam. Al-maqam. Contoh, kita tengok makam Ibrahim. Orang Melayu pula faham makam Ibrahim, kubur Ibrahim bukan. Makam dia tempat dia berdiri untuk dia membina Kaabah. Tempat dia berdiri. Sesuatu benda yang didirikan. Kerana makam lain dengan kubur. Kerana makam diberikan untuk para raja. Bahasa Melayu pun sebut kan? Bahasa Melayu pun sebut makam raja. Para raja-raja Parsi terdahulu dan juga raja-raja terdahulu, dua akan letakkan nama makam. Bagi orang biasa dia letakkan sebagai makam. Dan sebagai qabr. Kubur. Arab panggil qabr. Qabr ni kita panggil kubur. Sebab apa dia panggil makam? Kerana kubur para raja dia ada dirikan dirian apa benda-benda binaan-binaan yang mewah. Sebab dia letak binaan yang mewah. Itu sebab Nabi melarang keras meninggikan binaan atas kubur. Kerana apa? Semuanya kerana nak mengajar kau supaya kau ni bersifatlah dalam keadaan sangat yang humble. Kau mati pun kau humble lah. Kau mati pun dalam keadaan humble. Dan kau dalam merendah diri. Banyak benda yang Nabi ni nak ajar kita supaya jangan jadi orang sombong. Apa contoh dia? Nabi melarang kita daripada memakai pakaian yang berlainan daripada orang lain. Syuhrah tu diharamkan. Kerana apa? Menimbulkan kesombongan. Kemudian Nabi melarang kita daripada menggunakan pinggan-pinggan yang dibuat daripada emas, dan juga dibuat daripada utensils dibuat daripada emas. Peralatan makan daripada emas Nabi larang. Kerana Nabi sebut dalam hadis, kerana sesungguhnya emas itu adalah untuk orang kafir kat atas dunia dan untuk kita di akhirat. Emas ni semua larang, haram. Sebab apa? Dia menimbulkan kesombongan. Mana nak cakap ni aku orang kaya kot, so makan bukan emas lah. Nak cakap macam tu lah. So dia menunjukkan kesombongan. Itu semua cara didikan Nabi supaya kita jadi orang yang humble. Jangan, kalau boleh benda tu boleh menimbulkan kesombongan, kau elakkan benda tu. Kau tak boleh pakai. Tapi untuk mendidik diri kau elakkan memakai. Kemudian Nabi melarang daripada melaburkan pakaian. Kerana pakaian yang dilaburkan adalah sifat orang-orang bangsawan, pembesar-pembesar zaman dulu. Dia punya jubah dia melengit-lengit. Itu adalah sifat orang yang sombong. Nak menunjukkan dia berbeza daripada orang lain. Kemudian Nabi juga ada melarang daripada orang memakai kasut di atas tanah kuburan. Tapi memakai kasut itu adalah perbincangan ni sebenarnya.
sebab kalau kita nampak ada, kalau orang dia buka kasut di atas kubur, sebenarnya ada kisah dia buka kasut di atas kubur tu kerana ada seorang tu dia datang masuk kubur dalam keadaan memakai kasut yang sangat mewah, yang mana Nabi sifat dalam hadis kasut dia tidak ditrim lagi bulu-bulu binatang tu. Bulu-bulu binatang tu sudah ditrim. Bulu binatang selalunya pakaian kasut orang kaya, bulu binatang ni semua dah kena trim. Kalau bulu berselerak lagi, orang kata ni orang miskin ni asalkan boleh dapat buat bentuk slipper tu kau pakai. Tapi kalau orang kaya punya slipper, jadi orang tu datang dalam keadaan dia pakai slipper yang mahal. Orang kalau nampak slipper tu, orang kata ni orang kaya ni, sebab dia datang pakai slipper tu. Nabi suruh cabut slipper tu. Itu asal muasal tak pakai slipper atas kubur, kerana dia boleh menimbulkan kesombongan. Itu sebab ada beberapa ulama, contoh Al-Khattabi sebut dalam kitab dia, dan juga Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi sebut dalam kitab Al-Muhalla. Dia kata, tapi kalau engkau di tempat kubur banyak batu-batu kerikil, tak sunnah pula kalau buka kasut. Banyak pakai kasut, sunnahnya pakai kasut ketika tu. Kerana larangan memakai kasut di atas kubur tu ada background dia. Background dia kerana ada orang yang sombong masuk dengan pakaian tu. So banyak benda yang Nabi ajar supaya kita ni jangan bersifat sombong tu. Sampai kau mati pun kau kena humble juga. Tak boleh ikut seperti kubur para raja dan bangsawan-bangsawan ditinggikan, sebab kubur yang tinggi yang dipakai sebagai makam itulah sifat ketanda orang kaya. Kau nak mati tinggalkan dunia ni pun nak beritahu orang kaya lagi. Dia cakap macam itu. Itu sebab dilarang membina kuburan kerana bersifat sombong. Seandainya kuburan tersebut pasang kepuk untuk tahan tanah dan sebagainya, itu tak ada masalah. Sebab dia ada tujuan dia. Syekh bin Baz dan Syekh Al-Syaitan pun sebut benda yang sama. Itu dibenarkan kerana untuk menahan tanah, ada tujuan tertentu. Tapi benda ni benda berlaku tu. Benda ni benda berlaku. Kita boleh nampak kubur orang kaya dekat tanah kuburan. Dia punya tu, di siap ada tempat duduk 4 tu. Kemudian dia punya marmar dia tinggi. Dia ada batu. Ha? Mana? Batu kerikil dia. Batu kerikil dia, mana orang tengok orang kata, oh, ini kubur orang kaya ni, betul tak? Orang tengok sekali pun tahu ini kubur orang kaya. Sedangkan itu yang Nabi larang. Melampau-lampau dalam nak menunjukkan kau ni kaya. Contoh lain lagi, ada ulama melihat, kalau di Pulau Qatar, Abang Razif mesti tahu, Pulau Dubai, Pulau Qatar ni, cara dia nak tunjuk orang kaya, tanya dia orang bela binatang liar. Limau, cita, dubuk, semua dia beli. Menunjukkan ni status. Menunjukkan kadang-kadang memelihara binatang liar tu menunjukkan status dia, selesa kekayaan dia. Benda tu sampai limau tak berani. Itu pun menunjukkan antara benda-benda boleh menunjuk sifat kesombongan. Saya boleh tapi saya tak boleh. Saya boleh. Oh ya. Nama dia orang Melayu ni. Tak okey, dia okey. Tak sombong kan? Kita tengok bagi masuk dia sombong tak ada. Dalam tu. Itu limau apa? Kita tengok. Nanti kita tengok. Boleh. So benda ni dia kata, benda tidak Nabi didik kita untuk tidak berbuat sombong ni banyak. Semua ni atas sifat kesombongan. So nak cakap ni Man khafa maqam, itu perkataan maqam lah tadi cerita tadi. Makam Tuhan. Maqam ni adalah, tapi dalam ayat ni maqam itu adalah kita kata hari perhitungan itu sendiri. Tempat berdiri. Kan saya kata tadi makam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri, betul? Sekarang ni tempat kau berdiri di hadapan siapa? Allah pada hari perhitungan. Sesiapa yang takut di sini kan ayat kita kena faham sesiapa yang takut ketika hari dia berdiri di hadapan Allah, walahul jannatan, maka kedua-duanya dapat syurga. Sebab apa? Saya nak tahu diorang terjemah apa di situ. Diorang terjemah 2 syurga ke? 2 syurga. Disediakan baginya 2 syurga. Okey, 2 syurga. Ada orang lain terjemah lain tak? Syurga manusia dan jin. Okey, apa ni sebab apa? Syurga manusia, syurga jin. Itu baru betul sebenarnya. Tak ada manusia dapat 2 syurga baru datang ada lagi syurga, betul lah.
Sebenarnya dua syurga itu pun sama seperti yang saya sebut tadi. Setiap alif nun menunjukkan Manusia dan dua tu bermaksud manusia dan jin. Sebab Allah kata dia akan dapat, bukan maksudnya dia akan dapat dua syurga, masing-masing dapat syurga. Itu maksudnya masing-masing akan mendapat syurga. Tapi kita belah ayat ni, bukan kau takut tayang dah berdiri kat depan. Itu dah selamat. Bukan Itu dah selamat. Tak ada, bukan itu maksudnya. Kau jangan ingat sesiapa yang takut ketika mana dia berdiri. Memang semua takut dia. Mana ada orang tak takut? Siapa yang, kalau nak ikutkan, siapa lagi takut dia? Jin lah. Manusia dah tahu aku memang neraka dah ni. Yang dah tahu memang dia ni ke neraka, dia lagi takut sebenarnya. Takkanlah dia yang lagi takut dia pula masuk syurga, tak? Bermaksud ni, ayat ni dah mula pada atas dunia lagi dah. Orang yang takut pada hari nanti dia diri di hadapan Allah, dia tak ada jawapan atas semua benda dipersoalkan. Orang ni bila dia tahu aku tak ada jawapan, so aku kena buat sesuatu. Buatlah amalan soleh, maka itulah orang yang mendapat syurga. Bukan kata apa? Dan siapa yang takut masa duduk depan berdiri depan Allah tu maka dia dapat syurga, bukan. Dia terjemah apa situ? Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalannya disediakan baginya dua syurga. Ini mahkamah. Itu dia mahkamah. Ini mahkamah. Tapi ayat tu seolah menunjukkan dia takut tempoh. Betul tak? Tak. Sebenarnya dalam, kalau kita baca tafsir Hasyir, akan keadaan dirinya Harus dia apa itu? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua syurga. Oh, ada dua syurga. Sebab semua version lain-lain betul tak? Sebenarnya kalau kita kata bukan masalah apa tau. Sebenarnya salah takut di dunia, bukan dari situ. tak, maksudnya saya maksudkan terjemahan. Terjemahan ni kita katakan kalau yang disegi oleh kerajaan ni tafsir Ibn Rahman lah sebenarnya. Itu tafsir Ibn Rahman, itu yang betul disegi wah kerajaan ni. Tapi tafsir terselain kebanyakannya ada yang tak ada bawa penilaian mana-mana. So terjemahan dia bukan di bawah mana-mana penilaian. Itu sebab kita akan jumpa beberapa tafsiran. Itu yang dulu saya ingat Abang Razif pernah cerita. Ada tesis PhD dibuat untuk membetulkan balik tafsiran-tafsiran terjemahan Quran terjemahan. Ada tesis PhD betulkan balik. Sebab memang betul. Bila kita gandingkan, sebab saya tak akan pakai terjemah yang bahasa Melayu ni, saya pakai kita Arab ni. Sebab bolehlah kita Arab dia tunjuk benda yang betul apa. So dalam kalau baca tafsir Wasit, saya baca kisah tafsir Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur. Saya baca tafsir apa nama? Itulah antara dua tafsir besar yang saya rujuk. Kedua-duanya menunjukkan bahawa ketakutan mesti menunjukkan masa pada dunia ni. Bukan kita ni buat diri dah bila itu dia tiba depan Allah dan itu kamu nak takut. So Allah kata dia akan mendapat masing-masing dapat syurga. Itu maksud ni. Masing-masing mendapat syurga. Bermakna bila kau dah takut, kau tahu kau depan Allah besok kau tak dapat jawapan bila dipersoalkan sekali-kali. So kau perlu buat sesuatu amalan soleh supaya andainya ada amanah yang diberi kepada kau tahu benda ni amanah. Setiap amanah Allah akan bersoalkan besok di akhirat. Maka aku kena tunaikan amanah. Aku takut besok depan Allah, berdiri di hadapan Allah, aku tak ada jawapan untukmu. Bila Allah tanya tentang amanah engkau, anak-anak engkau, harta-harta ini amanah kepada engkau, harta-harta faraid, harta-harta zakat, segala harta-harta, sama ada dalam negeri atau di luar negeri. Semua harta-harta itu besok semua akan dipersoalkan besok, ya kan? Bagi orang yang takut atau dulu lagi dia takut benda-benda ni semua, so dia jalankan segala amanah, dia buat amalan soleh supaya depan Allah besok dia ada hujah yang boleh dia kemukakan di hadapan Allah. Maka dia boleh dapat syurga. Memang layak dapat syurga sebab tak bersiap awal lagi. Kemudian dia berkata, Kami ayana rabbikuma tukaziban. Maka nikmat manakah Tuhanmu yang kamu dustakan? Ini nikmat ni dalam maksud apa? Nikmat
nikmat maksudnya nikmat engkau dah bersedia. Itu nikmat ini masuk dalam masa engkau telah pun bersedia, maka nikmat itu adalah nikmat yang kau tak perlu bersedia. Kemudian dia berkata, wali nikmat sekali dalam syurga pula, zawata afnan. Kedua-dua syurga manusia dan jin tu, kedua-duanya zawata. Zawata tu kita kata yang mempunyai. Afnan. Biasa saya dengar nama Afnan ni. Anak murid biasa nama Afnan. Afnan ni memang kalau kita kata dalam bahasa Arab, Afnan Al-Ghasal, apa tu? Al-Aghsal. Al-Aghsal, Al-Ghasal maksudnya apa? Dahan pokok tu Arab panggil Afnan. Dia terjemah apa situ? Apa kepala? Berbagai pohon dan buah-buahan. Yang ada berjenis-jenis pohon dan buah-buahan. Oh, tu lebih detail berbagai jenis Zawat Afnan tu kata ada berbagai jenis. Itulah zawat ni lah maksudnya yang mempunyai. Dia pun ada. Kalau kata pelbagai, ya betul. Sebab dia dah jamakkan perkataan tu. Bila dia jamakkan perkataan tu, maksudnya benda tu pelbagai. Afnan ni, Afnan macam kita sebut pokok kan. Afnan ni asal makna dia lah dahan pokok tu. Dahan pokok tu. Tetapi dalam Quran banyak berlaku kes macam ini. Allah sebut sebahagian, tapi Allah memasukkan keseluruhan. Itu kita dah belajar kan. Dulu lagi saya dah ajar yang tu. Contoh Allah kata farka'u ma'arraki'in, maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tak kalah pas bayar rukuk je kau bagi salam. Bermakna rukuk itu adalah solat. Bila Allah kata diharamkan bagi kamu daging babi, so orang kata daging babi je dah haram. Memang mazhab Zahiri memang kata daging babi haram. So kulit dia boleh buat kasut. Betul. Memang Zahiri berpandangan kulit babi boleh buat kasut. Sebab hadis Nabi kata apa? Kullu da'ibatin izadu bighas faqat tahura. Setiap kulit apabila disamak, dibuang lendir tu, kalau disamak maka dia jadi suci. So mazhab Zahiri kata kalau setiap tapi mazhab Syafi'i kata tak, setiap kecuali babi. Kerana Allah sebut dalam Quran daging babi itu bermaksud bukan daging babi saja, keseluruhan babi. Maksud itu kes yang benda yang biasa berlaku dalam Quran, menyebut sebahagian tapi bermaksud keseluruhan. So apa lagi? Kadang-kadang Allah sebut keseluruhan, Allah masukkan sebahagian. Contoh, wa yadkhuluna asabi'ahum fi adanihim, mereka memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga. Kau nak mati masuk. Asabi' ni semua ni, semua yang ni masuk. Fikir akal ni kan masuk. Apa maksud Allah kat situ? Sebahagian maksud satu lah. So dia pattern dia macam tu. Jadi bila Allah kata apa? Dalamnya adanya dahan-dahan pokok. Tak ada apa fikir dahan ni ke ada? Tak ada, bukan dahan ni. Benda-benda pokok-pokok lah. Pokok-pokok buah kita panggil. Jadi kulur. Betul bang. Perbahasan kulur ni dah pada itu. Setiap. Tapi sebahagian kata bukan setiap. Sebahagian. Dia kata tak setiap. So kita nak tolak. Perbahasan tu memang ada. Betul, perbahasan tu memang ada sebenarnya. Sebab kalau diukur dari sudut bahasa Arab dan juga ilmu usul, valid perbahasan tu. Perbahasan tu memang valid. Memang segitiga sebab dia pergi dari. Betul. Dia masih ilmiah lagi lah. So kita katakan sekarang ni ayat ni dah masuk dalam bab apa? Syurga. Sekarang ni kita tengok cerita pasal syurga. Zawata afnan fihima ainani tajriyan. Di dalam syurga masing-masing tu sebenarnya para mufassir mengatakan jangan ingat ada dua syurga. Syurga jin satu, syurga manusia satu, tak. Sebenarnya kedua-duanya masuk ke dalam syurga. Di dalam kedua-dua syurga tu, sebab
Okey, sekarang saya nak tanya, dia terjemah kedua-dua syurga tak? Ada kurungan. Ha? Dalam kurungan. Ada dalam kurungan, dia kata dia apa? Dua syurga yang ada berbagai jenis pohon dan buah. Dalam kurungan kedua-dua syurga. Ha. Okey, betul sebenarnya sebab Mim Alif dalam ayat tu ada Mim Alif tu tak? Mim Alif tu masih menunjukkan dua. Alif tu sendiri menunjukkan dua. Okey, di dalam syurga tersebut untuk jin dan manusia, ainan, dua anak sungai. Ain dia ada banyak makna. Oh. Ainan. Mana yang tadi? Ayat 50. Okey. Fihi ma'in. Di dalamnya ainan, dua anak sungai. Ain ada banyak makna lah. Kalau kita tahu ain, ada yang satu bermakna mata, ain. Ada yang bermakna anak sungai, ain. Ada yang bermakna ain ni bermaksud sesuatu tu pun dipanggil ain. Sesuatu. Ada yang bermakna ain tu adalah al-jasus, polis tu. Mata-mata. Oh. Orang Melayu panggil mata-mata. Pelik kan kata. Orang panggil mata-mata. Orang dia panggil lain. Kalau orang Melayu panggil apa, mata-mata panggil lain. Allah sekarang ni ayat ni dah cerita pasal keadaan syurga. Ainan, mata air ataupun bukan mata air, kita panggil sungai, anak sungai. Dia terjemah apa situ? Itu mata air. Dua mata air. Mata air yang memancar. Mata air yang memancar, tajriyan. Okey, sebahagian penafsir, contohnya dalam Al-Wasit, dari Imam Tantawi, juga dalam Tahrif Tanwir Ibn Ashur, diterjemahkan kat sini tajriyan. Kalau mata air, kalau dikata mata air yang memancar, dia tak pakai perkataan tajri. Dia akan pakai tanbasit. Ada perkataan tanbasit ataupun tanfajir. Kalau tajri ni mengalir, benda yang mengalir. So mereka mengatakan yang apa, air kat sini adalah bermaksud anak sungai yang mengalir, bukan yang memancar. Kalau memancar dia guna perkataan lain. Dipanggil digunakan perkataan fajar, in fajara, in basaqa, digunakan perkataan itu. Tapi bila digunakan perkataan ini dalam ayat ini, digunakan tajri, bermakna yang mengalir. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Fihi ma ni. Fihi ma apa? Dua syurga. Kedua syurga. Pada kedua syurga. Betul. Min kulli fakihatin zawjan. Fakihah ni kita kata apa itu? Fakihah ni min kulli fakihah, kita kata buah-buahan. Zawjan. Zawjan kita panggil zawj ni. Setiap berpasangan kita panggil zawj. Zawjah. Setiap berpasangan kita panggil zawj. Tapi sebenarnya perkataan zawjah, orang kata isteri zawjah kan. Sebenarnya Arab pun tak guna perkataan isteri dengan nama zawjah. Dia guna zawj je. Zawj ni setiap berpasangan panggil zawj. Zawj. Orang lelaki, suami panggil isteri pun panggil zawj. Isteri panggil apa? Panggil zawj. Kalau orang kata zawjah, ya betul, zawjah bukan kata salah. Tetapi itu adalah amalan golongan-golongan fiqah ketika mereka nak membahaskan tentang bab faraid, untuk membezakan di antara orang lelaki dan orang perempuan. Maka dia letaklah khabar betul zawjah. Sepatutnya zawjah. Tapi nak cakap kat sini zawjan, di dalamnya ada pula buah-buahan. Buah-buahan apa? Ya?
Berpasangan Yang lain macam mana? Tiap-tiap jenis buah-buahan. Tiap-tiap Ya. jenis buah-buahan. Yang biasa. Terdapat 2 macam dari tiap-tiap jenis buah-buahan. Betul. Okey. Terdapat 2 daripada? Dari tiap jenis buah-buahan. Okey. Terdapat 2 daripada tiap jenis buah-buahan. Okey. Saya lebih setuju dengan terjemahan itu. Tadi berbalik yang apa tadi? Sebab apa tadi? Berpasangan. Berpasang-pasangan. Okey. Berpasang-pasangan. Sebenarnya kalau baca dalam tafsir Al-Wasit, dia mengatakan buah-buahan tersebut pelbagai jenis. Dia masukkan daripada buah-buahan tersebut pelbagai jenis. Kenapa lagi? Muttaqiin. Okey, sekarang masih lagi dalam keadaan dalam syurga lagi muttaqiin. Muttaqiin ni maksudnya apa? Itikak ni apa? Itikak ni kita kata macam ada banyak maksud. Itikak ni nanti kalau kita bersandar atas dinding, kita bersandar di dinding macam ni, macam saya bersandar ni, kita panggil saya seorang muttaqi, orang yang sedang bersandar. Kita panggil itikak. Dinding. Satu lagi, itikak ni ialah kalau orang tu berpaut pada tongkat ni pun dia panggil al-muttaqi, itikak. Dia berpaut pada tongkat ni. Itu pun dia panggil itikak. Itikak. Situ dia terima apa kan? Santai-santai. Senang-senang. Bersandar santai, bersandar. Bersandar. Ha? Bersandar. Bersandar. Dia berbaring ke? Okey, berbaring pun ada. Baring Okey, ke? betul lah, berbaring, bersandar. Yang penting dia dalam keadaan sedang berehat lah. Dia panggil muttaqi. Bersenang-senang. Berteleku. Betul. Itu memang bahasa lama tu, berteleku tu. Berteleku tu. Kalau kita kata dia macam ini memang bahasa lama berteleku ni. Berteleku. Muttaqiin. Ada furush di atas furush. Hamparan-hamparan. Okey, furush ni kita kata macam ni. Kapet. Ni kita panggil al-firash. Yang ni kita panggil pun sama, Arab panggil firash. Kadang-kadang Arab panggil, kalau contoh kalau kat Morocco dulu dia orang panggil mafrush. Mafrush ni benda yang dah siap, terabut ni. Dia akan panggil mafrush. Benda telah seolah-olah cakap benda sudah terbentang, sudah tersiap. Mafrush. Kalau kita katakan benda yang dibentang semua kita panggil firash. Benda yang dibentang. Tak kisahlah benda tu toto ke, lembek ke, apa lagi? Tilam ke. Sebab Saya nak tahu, ada tak terjemahan yang sebut dipan? Ada tak sebut dipan? Dipan. Sebab kan, saya pernah jumpa ada terjemahan memang ada guna perkataan dipan. Ada tak yang tulis dipan? Tak ada? Tak ada dipan. Sebenarnya saya pun pelik tak perkataan dipan tu. Dan ada terjemahan dipan. Dipan ni punya kalau tengok dalam kamus di orang bahasa memang dimasukkan setiap benda yang dihamparkan berupa tilam ke katil ke, tilam ke botol ke apa, dia panggil dipan. Maksudnya bilang dipan ni. So furush ni kita kata setiap benda yang dihamparkan lah. Okay. Mereka bersandar ke, bersenang lenang ke, tidur ke, berbaring ke di atas hamparan-hamparan. Furush ni apa? hamparan. Bata'inuha min istabrak. Bata'inuha min istabrak. Kita kata istabrak. Istabrak ni ialah satu nama jenis sutera. Kalau kita tengok dalam Quran digunakan ada satu sundus dan satu istabrak. Kalau sundus adalah surah apa, Ustaz? Ustaz Syam, sundus? Surah apa? Insan ada ni. Insan, betul. Okay. Sundus satu, istabrak satu. Itu antara nama-nama sutera bagi penghuni ahli syurga. Sundus, istabrak. Asal bukan barak. Barak tu dia apa? Barak ni kalau kita katakan benda yang bersinar, Arab panggil barak. Itu sebab kilat dia panggil barak. Sebab apa? Bersinar-sinar tu barak. Istabrak tu yang menawan.
Bermakna sutera mahal, sundus dan istabrak. Bata'iluha, dia kata sutera-sutera tersebut, sutera pula, apa nama, tilam-tilam tersebut, hamparan-hamparan tersebut dibuat bata'iluha daripada sutera. In istabrak. Lagi wajanal Yang satu ini. wajanal jannataini, dan ketika mana mereka ni nak ambil buah, dan ni bukan sempat, itu bahasa Kelantan, tak dan dan ni maksudnya setiap yang dekat, kita panggil dan. Itu sebab beberapa kitab para ulama kan, dia letak perkataan dan tu. Contohnya kitab mazhab Maliki, As-Samurdani, buah yang dekat. Ada lagi Al-Fawaqih Ad-Dawani, buah-buahan yang sangat dekat. Dan maksud dekat. Bermakna apa? Kita atas dunia ni nak makan buah kena buat apa? Kena panjat bagai, kena ambil galah, kena ambil penggait, kan? Silap-silap naik atas kena kena gigit, Jatuh. nak kena bakar dengan asap lah apa semua dulu, baru nak ambil buah. Sana tak payah berasap, tak payah nak memanjat, kena bagai, tak ada. Okey, kena. Itu lagi ni. Dan ni dekat, dia sendiri dekat, dan dalam keadaan sangat dekat, sambil duduk atas permaidani ni, atas semua permaidani yang empuk. Allah nak gambarkan dia empuk, sutera empuk, kemudian macam ni je. Buah macam tu. Tak payah nak kata buah panjat je, tak ada. Tak payah nak panjat. Dan Allah kata dan dekat. Ya, tu je. Yes. Sudah Allah kata lagi fabi ayat. So kalau kita tengok al-ala dalam ayat surah Rahman, al-ala ni, dia meliputi nikmat yang bukan sahaja orang tu berada di atas dunia, bahkan nikmat tersebut merangkumi nikmat dia di dalam syurga. Al-ala. Aman. Okey. Bang, dah sampai bang. Kenapa fire ni? Banyak jantan ni. Ini tanya. Ya. Dengar dari dulu. Fihinna, masih lagi dalam konteks ayat tentang nikmat dalam syurga. Qasiratut tarf. Qasirat ni kita kata macam ni. Asal qasirat ni kita kata pendek lah. Pendek kita mana qasir, pendek. Takkan kita dah kata apa? Dalam yang pendek bukan. Bermakna pandangan. Tarf ni apa? Pandangan, jelingan. Pandangan ataupun jelingan fihi naqasiratut tarfi lam sunnah insun wal jan. Bermakna pandangan mereka hanya fokus, tertumpu. Bila pandangan tu pandangan yang pendek, dia hanya fokus, tertumpu. Tarf kita kata pandangan. Hanyalah perhatian, kita kata perhatian hanyalah diberikan kepada orang yang masuk di dalam syurga tersebut. Lam yatmisunna insun wala jan. Yang mana bidadari semua tidak pernah disentuh oleh sebarang manusia ataupun jin. Allah guna perkataan Thomas. Mana terjemah apa itu? Ya, itulah terjemah dia. Dia terjemah apa? Saya nak tahu juga. Kalau kita terjemah, dia terjemah apa? Thomas. Tak pernah tentu. Tidak pernah disentuh Sebelum sebelum mereka oleh manusia dan jin. Okey, tak pernah disentuh lah. Tak pernah disentuh. Okay, kalau saya cerita perkataan Thomas ni, okey, Tidak pernah disentuh Virgin. sebelum. apa dia? Biji. Virgin.
Thomas ni bukan bujing sebenarnya. Thomas ni adalah kalau nak sebut pun takut nak sebut ni. Dia tak unboxing lah kan. Ya.